Pada hari ini kami akan membincangkan tentang kepentingan integriti dan anti rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah merupakan pemberi atau penerima ganjaran untuk kepentingan peribadi. Isu rasuah semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat masa kini. Berdasarkan ceramah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, amalan ini memberikan kesan buruk kepada individu dan negara. Oleh itu, video ini akan membincangkan kesan rasuah serta langkah pencegahannya dalam kalangan mahasiswa. Hal ini demikian dapat dikait-rapatkan dengan undang-undang berkaitan rasuah di Malaysia diperuntukkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009. Akta ini menetapkan bahwa perbuatan memberi atau menerima rasuah, mengemukakan tuntutan palsu serta menyalahgunakan jawatan untuk kepentingan pribadi adalah satu kesalahan jenayah. Melalui akta ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberi kuasa untuk menyiasat, menangkap dan mendakwa individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah bagi memastikan integriti dan keadilan dalam masyarakat terus dipelihara. Oleh itu, tindakan tegas akan dikenakan terhadap pesalah rasuah bagi memberi pengajaran kepada orang ramai. Individu yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai rasuah atau Rm10.000 mengikut mana yang lebih tinggi. Selain itu, harta yang diperoleh melalui rasuah juga boleh dirampas oleh pihak berkuasa. Bagi penjawat awam, mereka turut berdepan tindakan tata tertib seperti dibuang kerja. Hukuman ini bukan sahaja memberi kesan kepada pesalah dari segi undang-undang, malah turut menjejaskan reputasi dan masa depan mereka. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang isu penting, yaitu rasuah. Rasuah adalah perbuatan memberi atau menerima pemberian seperti wang, hadiah, atau layanan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan pribadi secara tidak sah. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, malahan ia turut menjejaskan nilai kejujuran, keadilan, dan integriti dalam masyarakat. Terdapat pelbagai bentuk rasuah yang sering berlaku, antaranya ialah pemberian wang tunai, hadiah, komisen, serta penyalahgunaan kuasa. Selain itu, rasuah juga boleh berlaku secara tidak langsung. Contohnya apabila seseorang memberi layanan istimewa kepada individu tertentu demi mendapatkan kelebihan atau keistimewaan tertentu. Semua bentuk ini walaupun kadang-kadang kelihatan kecil, sebenarnya memberi kesan yang besar kepada sistem dan masyarakat. Satu contoh yang jelas ialah rasuah markah peperiksaan. Dalam kes ini, pelajar atau ibu bapa memberikan pemberian kepada guru atau pihak tertentu supaya markah pelajar meningkat. Perbuatan sebegini bukan sahaja tidak adil kepada pelajar lain yang belajar dengan bersungguh-sungguh, malah ia boleh menjejaskan integriti sistem pendidikan dan memberi kesan yang negatif kepada masa depan generasi muda. Oleh itu, kita semua perlu menolak rasuah dalam apa jua bentuknya dan sentiasa mengamalkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Rasuah memberi banyak kesan kepada individu. Antara kesan negatif kepada individu yang pertama yaitu kemusnahan marwah dan reputasi. Individu yang terlibat dalam rasuah akan kehilangan kepercayaan kepada masyarakat. Nama baik tercemar dan sukar untuk dipulihkan walaupun selepas menjalani hukuman. Dan yang kedua, masa depan terjejas. Rekod jenayah akan menyukarkan individu mendapatkan pekerjaan baru atau peluang lain pada masa hadapan. Seterusnya, menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, rasuah bukan saja memberi kesan kepada individu, malah memberi impak besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Antara kesannya, yang pertama, ketidakadilan dalam masyarakat, yaitu rasuah menyebabkan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan keadilan. Ini menindas golongan yang jujur dan tidak mampu memberi rasuah. Dan yang kedua, hilang kepercayaan terhadap institusi.
masyarakat akan hilang keyakinan terhadap kerajaan, agensi awam, dan sistem undang-undang apabila rasuah berleluasa. Kesan rasuah kepada sistem. Rasuah boleh merosakkan sistem dari dalam. Menurut SPRM, rasuah menjejaskan integriti sistem. Ketulusan hilang apabila keputusan tidak lagi dibuat secara jujur. Sistem menjadi tidak efisien dan proses kerja semakin lambat. Keadilan terjejas apabila yang tidak layak diberikan keutamaan. Integriti merosot dan kepercayaan terhadap organisasi hilang. Rasuah boleh menjadi budaya jika tidak dibendung. Kuasa disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, rasuah perlu dibanteraskan bagi melindungi sistem. Sistem telus negara maju demi sistem yang telus adil dan berkesan. Kesan rasuah kepada negara. Rasuah merupakan jenayah serius yang mengancam kestabilan negara. Menurut SPRM, rasuah ialah pemberian atau penerimaan suapan untuk kepentingan pribadi. Rasuah menjejaskan imej negara dan mengurangkan keyakinan pelabur asing. Ia juga melemahkan ekonomi akibat pembaziran sumber negara. Kepercayaan rakyat terhadap kerajaan semakin hilang. Keadilan terjejas apabila keputusan tidak dibuat secara jujur. Pembangunan negara turut terjejas dengan proyek yang tidak berkualiti. Rasuah juga membuka ruang kepada penjenayah dan penyalahgunaan kuasa. Oleh itu, kita semua perlu bersatu untuk memerangi rasuah. Refleksi ceramah integriti dan rasuah. Melalui ceramah oleh pegawai SPRM, ia telah mengajak saya tentang isu rasuah, kepentingan integriti serta peranan SPRM dalam membanteras rasuah bagi memastikan sistem pentadbiran telus. Rasuah juga boleh berlaku dalam pelbagai sektor seperti pentadbiran perolehan dan penguatkuasaan. Selain itu, bentuk rasuah bukan hanya wang, tetapi ia juga boleh menjadi hadiah, komisen dan layanan istimewa. Perbuatan rasuah seperti menerima rasuah dan tuntutan palsu boleh disabitkan kesalahan serius. Pesan daripada rasuah juga boleh menyebabkan imej baik individu terjejas, menjejaskan ekonomi, serta mewujudkan ketidakadilan dalam kalangan sosial. Di samping itu, terdapat beberapa cara mencegah rasuah yang telah dinyatakan dari ceramah tersebut seperti mengelakkan menerima hadiah, memilih pergaulan baik, serta mengamalkan aspek integriti dalam kehidupan seharian. Hal ini penting untuk melahirkan individu yang jujur, amanah, dan mampu menjauhi rasuah. Seterusnya adalah peranan pelajar dan institusi pendidikan dalam mencegah rasuah, di mana para pelajar dan institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam mencegah rasuah. Pelajar perlu mengamalkan nilai integriti seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Contohnya, pelajar tidak meniru semasa peperiksaan walaupun mempunyai peluang untuk berbuat demikian. Selain itu, pelajar juga perlu mengelakkan salah laku seperti menerima suapan. Sebagai contoh, pelajar tidak menerima hadiah daripada rakan sebagai balasan untuk membantu menyiapkan tugasan ataupun memberi jawaban. Pelajar juga harus berani melaporkan kes kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jika melihat berlakunya penyelewengan. Dalam masa yang sama, institusi pendidikan turut memainkan peranan yang menyediakan pendidikan yang berintegritas serta mengadakan program kesadaran tentang bahayanya rasuah. Contohnya, pihak sekolah atau universiti boleh menganjurkan ceramah anti rasuah dan kempen kesadaran kepada pelajar. Selain itu, penguatkuasaan peraturan yang tegas juga penting bagi memastikan semua pihak mematuhi undang-undang. Secara kesimpulannya, kerjasama antara para pelajar dan institusi pendidikan sangatlah penting dalam membendung rasuah. Dengan usaha yang berterusan, kita dapat melahirkan generasi yang berintegritas tinggi dan bebas daripada rasuah. Baiklah, seterusnya kita akan masuk bahagian cadangan pencegahan rasuah.
Terdapat 3 cadangan pencegahan rasuah yang dapat kita laksanakan, yaitu melalui pendidikan integriti, kampanye kesadaran dan penglibatan aktif pelajar serta institusi pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan integriti. Nilai kejujuran, amanah dan bertanggung jawab perlu diterapkan sejak awal supaya pelajar dapat membuat keputusan yang betul, supaya mereka sentiasa menolak kepada rasuah. Yang kedua pula ialah kampanye kesadaran. Kampanye kesadaran ini perlu dilaksanakan secara berterusan melalui ceramah, program pendidikan dan penyebaran maklumat di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram berkaitan dengan pencegahan rasuah. Secara keseluruhannya, ceramah ini memberi kesadaran kepada kami tentang betapa seriusnya isu rasuah dalam kehidupan seharian. Kami faham bahawa rasuah bukan hanya melibatkan wang, tetapi juga menyalahgunakan kuasa dan sikap tidak jujur. Menolak rasuah sangat penting kerana ia boleh menyebabkan ketidakadilan dan merosakkan masa depan negara. Oleh itu, kami perlu sentiasa mengamalkan sikap jujur dan amanah dalam setiap perkara yang dilakukan. Sebagai harapan, kami berharap lebih ramai pelajar akan sedar tentang kepentingan integriti dan berani menolak rasuah. Dengan itu, kita dapat membina masyarakat yang lebih baik dan bebas daripada rasuah.